Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bab baru iaitu kod arahan, tapi kita masuk subtopik 4.2 4.1 iaitu kod arahan HTML. Cikgu dah bincang dengan Cikgu Nurwani, 4.1 tu kita tak boleh nak belajar sebabnya ni tak ada cikgu tak jumpa lagi aplikasi yang sesuai untuk ganti Scratch. Jadi kita ambil kod HTML, kod arahan HTML sebab ada apps dekat Play Store, dekat phone kita kan. Okey, jadi kita ambil lah kod arahan HTML. Kita belajar dulu 4.2 ni. Okey, ini contoh HTML. Awak nampak kan Call of Duty kan, macam awak main game kan, awak suka main game, cikgu pun suka main game. Ni contoh laman seseorang dia, laman web dia. Itu yang kita belajar. Okey, objektif pembelajaran kita adalah murid dapat menyatakan makna HTML dengan betul. Dan kedua, murid dapat melukis papan cerita dengan mudah. Dan ketiga, murid dapat menulis tag dalam HTML dengan betul. Okey, apa itu HTML? HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language. Ni ingat ni Hypertext Markup Language. Maksud HTML. Okey, latar belakang ni kita cerita sedikit iaitu pengasasnya ialah Tim Berners-Lee yang mengasaskan HTML ni. Laman web yang kita guna tu, ini yang pengasas dia, Tim Berners-Lee. Nanti awak cari lah kat gambar kat Google. Iaitu, fungsinya adalah membantu pengguna berkomunikasi dengan pengguna yang lain di World Wide Web, www. Dan yang ketiga adalah organisasi yang terlibat adalah World Wide Web Consortium. Organisasi ni lah, W3C ni, dia memantau www ni. Okey, melakar papan cerita iaitu papan cerita atau storyboard ialah satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin suatu laman sesawang. Maksudnya, sebelum kita nak buat website tu, kita kena buat storyboard dulu. Tak tahu macam mana cara daripada A sampai Z. Macam mana flow nak ke website tu. Contohnya macam kita laman web COD kan. Mana button dia nak download, mana button nak tengok dia punya senapang apa semua kan. Macam mana kita nak login. Itu pun kena buat storyboard dulu. Kalau tak, nanti pengguna akan salah faham ataupun dia keliru. Okey, ini fungsi dia. Mengetahui bilangan laman sesawang diperlukan, mengetahui aliran antara laman sesawang, dan yang ketiga, mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Okey, ni struktur maklumat dia. Ada 4 jenis. Awak tengok tu betul dia punya ni, kotak dia ni. Ini struktur linear. Itu menghubungkan setiap laman dengan dua pilihan pengemudi, iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Yang ni macam yang cikgu pakai sekarang ni, slideshow. Ada ke depan, ada ke belakang. Ada ke depan, ada ke belakang. Jadi dia tak boleh pergi jauh lah kan. Lepas tu ni struktur cabang. Bersifat dinamik dan berkeupayaan mengemudi ke laman lain dengan mudah. Contohnya menu. Ada ni kan. Contohnya menu. Dah pergi ke sini kan. Lepas tu struktur roda. Struktur roda ni dia macam basikal, macam tayar basikal ni. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain, tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke laman seterusnya. Yang ni leceh sikit. Ni macam blogspot. Awak tahu kan blogspot tu kan? Dia kena pergi ke menu dulu kalau nak tengok maklumat. Contoh maklumat tentang matematik kan. Masuk dulu. Lepas tu dia tak boleh pergi ke site lain. Contoh pergi ke sini tak boleh. Dia kena pergi ke menu dulu. Baru boleh pergi ke sini.
nak pergi ke laman seterusnya, dia kena pergi ke menu balik, lepas tu pergi ke sini. Agak leceh lah. Lepas tu struktur hierarki mempunyai model pengemudi atas ke bawah. Yang ini macam kita buat, macam kita ni lah. Macam yang kita, laman web yang kita buat, yang kita tengok sekarang ni. Okay. Seterusnya langkah-langkah melakar papan cerita. Yang pertama, kumpul semua maklumat yang dikehendaki. Kumpul dulu maklumat sebelum kita nak buat. Yang kedua, susun semula maklumat mengikut topik. Dan yang ketiga, tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan setiap laman. Keempat, rancangkan struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Yang kelima, reka bentuk struktur menu. Yang keenam, rancang dan reka bentuk laman. Dan yang terakhir, lakarkan aliran pautan bagi semua laman dalam satu tapak sesawang. Ini maksudnya, awak sebelum nak buat laman web, kumpul maklumat yang sedia ada dulu, cuba fikirkan apa yang awak nak buat. Dekat homepage tu, laman utama tu, apa yang awak nak letak. Contoh letak menu ke, nak letak maklumat penting ke kan. Contoh sejarah Negeri Sembilan ke. Lepas tu ada button lain. Itulah maksudnya. Lepas tu susun semula mengikut topik, mana topik tu daripada A sampai ke Z. Lepas tu tentukan tajuk utama. Tajuk utama dia apa? Contohnya sejarah adat. Tu tajuk besar dia. Tajuk kecil dia apa? Adat Temenggung, adat Perbatih. Contohlah kan. Itulah. Okey, yang ini contohnya. Awak nak buat dulu. Ini ambil kat buku teks. Tunjukkan reka bentuk. Letak laman seseorang yang hendak dibina. Imej yang dibangun hendak dibina dilakarkan sahaja dengan memberi penerangan dalam bentuk teks. Ini maksud cikgu tadi. Tajuk utama dia ni. Lepas tu, tengok tajuk A. Tajuk A, bila tekan button tajuk A ni, dia pergi ke tajuk A. Kalau pergi ke tajuk B, kalau tekan button tajuk B, pergi ke tajuk B. Ini button, ini penting ni. Lepas tu yang ini contoh. Paparan. Menunjukkan paparan layar web yang telah siap dibina. Maknanya awak kena buat yang ni dulu. Ini lah storyboard. Laman tapi ini untuk laman depan, laman hadapan. Itulah satu storyboard. Macam papan apa ni kan, storyboard. Lepas tu ini laman hadapan je. Lepas tu bila dekat ni kan biodiversity ni, kena buat satu lagi storyboard, papan cerita. Ini pun sama juga. Kena ada button, masuk, pergi ke. Kena buat storyboard satu lagi yang untuk kebudayaan dengan biodiversity. Yang ini cikgu bagi latihan. Ni latihan pengukuhan dia. Lukis satu reka bentuk laman seseorang mengikut tema berikut. Kita nak ni kan, nak sambut mereka kan. Tema mestilah kemerdekaan. Awak cuba buat storyboard dulu. Lepas tu apa button dia. Lepas tu hantar kat cikgu kat Telegram. Ini tag dalam HTML. Mesti ada ni. Cikgu dah buat video tutorial, awak tengok. Macam mana kita nak buat ni. Buat atur cara HTML. Kod atur cara HTML. Ini contoh lah. Okey, rumusannya HTML adalah singkatan, iaitu Hypertext Markup Language. Ingatnya yang ini, Hypertext Markup Language. Struktur maklumat bunyi 4 jenis. Dan kod arahan HTML mempunyai 4 tag. Dan kod arahan sangat penting untuk membangunkan laman sesawang. Yang ini memang penting. Ada banyak cara untuk nak buat laman sesawang ataupun website ni. Tapi salah satunya yang paling asas adalah HTML.
Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap awak boleh buat kerja. Pastikan semua hadir masa cikgu buat. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.